Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu kapal LCS yang mana projek dia telah pun gagal. Dan hari ini kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Abdul Latif berkenaan dengan isu ini. Dan dia telah pun menghantar surat peguam dakwa difitnah juru audit projek LCS. Dan apa yang saya baca di sini, dia kata dilaporkan firma guaman Acetan Jet Huani Enco melalui surat ketuanya bertarikh 7 September menuntut juru audit menarik balik kenyataan berunsur fitnah dalam tempoh 48 jam atau menghadapi tindakan undang-undang dan mengeluarkan permohonan maaf kepada Latif. Satu yang kita lihat hari ini, saya tidak nak baca panjang-panjang kenyataan media ini. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, kita tahu apa yang berlaku dengan kapal LCS ni sama yang berlaku kita tengok dengan 1MDB. Dulu rakyat tidak mempercayai apa isu yang berlaku dalam 1MDB. Tetapi hari ini kita rakyat terpaksa bayar hutang 1MDB yang lagi berapa tahun kita harus bayar dan sehari berjumlah 5 juta. Apa yang menarik dalam kapal LCS ini yang dikatakan oleh rakyat duit 6 bilion lebih dibayar tetapi kapal belum siap. Itu bermaksud apa yang hujah rakyat adalah duit 6 bilion dibayar tapi kapal tak nampak. Itulah maksudnya. Bukan maksudnya kapal itu tak nampak langsung. Cuma kapal itu maksudnya tak siap. Dan kita tahu projek kapal pertama pun mungkin kalau dikatakan 50% ataupun yang mungkin melebihi 70%. Tetapi kapal kedua, ketiga, keempat, kelima apa semua ni belum kita lihat apa dia punya tindakan. Itu maksudnya. Tetapi mereka diputar balik media dan akhirnya mereka kata, kita lihat media-media yang pro kepada kerajaan hari ini, dia buat ulasan, dia pergi tunjuk kapal yang satu saja. Yang 3, yang 2, yang 4, semua tak ditunjuk. Ini adalah satu yang mereka cuba propagandakan. Saya tidak menyalahkan Dr. Abdul Latif ini dalam kes ini. Sekiranya beliau memang betul difitnah. Tetapi, bagaimana kita nak menceritakan tentang isu yang telah dibongkarkan oleh kita punya PSC. Benda ini yang menyebabkan benda ini terbongkar adalah melalui tindakan yang telah pun berlaku oleh PSC kita. Dan akhirnya, apabila namanya disebut oleh Presiden PKR, timbalan Presiden PKR, iaitu Saudara Rafizi Ramli, saya penuh yakin sebagai rakyat bahawa di sini sudah pun berlaku satu penyelewengan yang besar. Sebab benda-benda yang dibongkar oleh timbalan Presiden PKR ni, iaitu Saudara Rafizi Ramli, jarang-jarang tidak pernah terjadi. Memang betul akan berlaku. Cuma hari ini itulah yang rakyat paling marah, yang rakyat paling benci apabila mereka berada dalam kerajaan dan akhirnya inilah bentuk untuk mereka mengugut satu-satunya kenyataan apabila dibuat oleh rakyat berkenaan dengan apa yang berlaku hari ini. Kenapa orang yang membongkar isu seperti ini tidak disiasat, tetapi malah kita tengok ini juga dia menghantar surat melalui peguam dakwa difitnah oleh juru audit projek LCS. Jadi apa gunanya kita ni ada juru audit kalau dia nak memfitnah? Apalagi seorang menteri yang berada dalam kerajaan. Tetapi yang rakyat boleh nampak, yang Dr. Abdul Latif ni perlu jawab adalah kenapa gagal? Kenapa benda ini gagal? Orang seperti ini masih layak ditampuk pemerintahan menjadi menteri. Sepatutnya benda-benda seperti ini kalau gagal, kalau rakyat berbunyi, dia jawab. Ini adalah yang dilaksanakan oleh demokrasi pimpinan politik di negara luar. Di dalam negara kita ini, menyorok, tak mau jual, tak mau jawab. Akhirnya, orang yang menyelongkar benda ini, yang kena dakwa, yang kena jawab, akhirnya menteri kita ini bebas. Jadi, mereka berada dalam tampuk pimpinan hari ini, dengan mempertahankan diri, dengan gaya yang seperti ini. Apakah kita rakyat nak mempertimbangkan untuk memilih orang seperti ini di waktu akan datang untuk menjadi pimpinan politik kita? Kita kena menghukum mereka-mereka ini melalui parti dia. Kita jangan mengundi semua sekali yang ada dalam partinya. Kenapa saya kata seperti itu? Karena kemungkinan orang seperti ini akan menang di kawasan dia. Jadi kita akan menghukum semua sekali mereka termasuk partinya, yaitu parti bersatunya sekarang ni. Kerana apa yang berlaku ini kalau kita tidak menghukum, maka kita tidak akan dapat selongkar kapal LCS ni
Duit 6 bilion hilang tak kemana-mana. Sepatutnya orang seperti ini perlu letak jawatan. Kalau di negara luar, benda dah gagal, yang mana juga kita lihat, dia menjadi timbalan Menteri Pertahanan, Presiden UMNO menjadi Menteri Pertahanan. Mereka ini perlu dipertanggungjawabkan dalam isu kapal yang tak siap. Jangan kita melihat kepada sisi yang mana hari ini, duit yang hilang ini saja. Duit yang dah hilang ini juga, macam mana kau jadi Presiden UMNO dan juga Dr. Latif yang menjadi timbalan Menteri Pertahanan tidak tahu bahawa duit ni digunakan dengan penyelewengan atau rasuah berlaku di sini. Bagaimana kamu menjadi menteri di situ? Tidak tahu. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan mereka gagal dan mereka ini tidak ada pertanggungjawaban. Tetapi hari ini kita nak menyalahkan juru audit. Saya tidak kisah kalau juru audit ini nak salah ataupun betul. Tetapi hakikatnya benda-benda ini juga ada melibatkan laporan PSC. Jadi kenapa benda ini kita nak lihat sebagai rakyat, menteri cuba mempertahankan diri. Kita tengok apa yang berlaku dengan saudara Rafizi. Dia yang bongkar, dia yang kena isiasat. Orang ni jadi menteri. Jadi kita tak nak selepas ini, kalau kita tidak tolak sebagai rakyat, ini akan menjadi satu permasalahan besar dalam pentadbiran negara kita. Ini adalah satu pemimpinan yang tidak ada tanggungjawab, yang menyelamatkan diri dia sendiri. Kita percaya, kalau mereka ini tidak memerintah, hari ini ada dalam kerajaan, rakyat masih ramai tidak nak mencerita isu ini. Tetapi kalau mereka ini tidak berada dalam kerajaan selepas ini, saya percaya ramai yang akan jadi macam bekas Perdana Menteri kita ini duduk dalam penjara. Mereka inilah, saya yakin sangat. Kerana apa yang berlaku dalam kes LCS ini, kapal tak siap, gagal, akhirnya duit 6 bilion lebih, kita tidak dapat nak selamatkan. Kapal ni tak akan siap, dengan balance duit tu, projek ini yang bernilai 9 bilion lebih tu, kita tidak akan boleh siapkannya. Dengan duit lagi ada 3 bilion. Dengan keadaan mata wang kita dah jatuh menjunam ni, kita nak boleh siapkan lagi ke? Ini adalah isu keselamatan yang pada saya, Presiden UMNO yang menjadi Menteri Pertahanan waktu itu juga, ini juga antaranya adalah orang yang menderhaka kepada negara. Termasuk Dr. Abdul Latif yang menjadi timbalan Menteri Pertahanan waktu itu, sama 2 kali 5. Kamu orang telah menggagalkan projek untuk keselamatan negara. Kenapa saya bunyi seperti ini? Kerana saya sebagai bekas tentera ataupun veteran tentera yang telah pun berkhidmat di zaman berlakunya perkara ini, maka saya kecewa. Kami tentera kerja setengah mati, kamu orang menteri mengaut gaji, yang mana duit gaji kamu orang dibayar oleh rakyat, kamu sewenang-wenangnya membuatkan kerja-kerja ini gagal. Ini isu dia. Jadi hari ini masih lagi dipercayai untuk jadi timbalan menteri, dan akhirnya sewenang-wenang menggunakan kuasa yang di atas untuk dia nak menyelamatkan diri dia. Saya percaya rakyat akan tolak manusia yang seperti ini karena tidak ada integriti menjadi pemimpin. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Geram saya kerana asyik nak menyelamatkan diri, jawab pun tidak. Isu dia, kata orang fitnah, samanlah. Kenapa nak suruh orang tarik balik? Kalau betul, kita betul. Tetapi saya percaya kes ini satu masa juga akan terbongkar dan kita akan lihat. Di waktu itu, betul-betul saya kritik, betul-betul. Sama macam saya kritik Najib ni. Kerana apa? Geram kita tahu dengan masalah ini. Sekian, terima kasih.